I wanted to الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua? Luar biasa. Okey, jemput-jemput kawan-kawan yang dengan topik produk, topik produk malam ni hebat. Detox kembar. Pastikan semua rangkaian anda masuk downline dan prospek dan pengguna pun kita boleh ajak. Selama malam ni kita ada topik produk. Lagi kita akan bermula. Jadi sebelum tu anda ada masa lagi untuk mengajak yang lain.
Okay, selamat datang semua. Pastikan rangkaian anda masuk room kita. Ini Padang. Karena hidup banyak orang. Mati pelaut orang. Mati pelaut. Goreng lah banyak ni, goreng banyak tau. Dia mati. Sudah, goreng tu. Kenapa tak ada suara ya? Suara tak ada. Suara ada sekejap, tak ada sekejap. Macam semua je. Ada dengar tak? Dengar? Dengar online. Okey. Okey, dengar. Alhamdulillah. Amin. Okey, jadi kita ada lagi 3 minit sebelum kita punya slot malam ni kita mulakan. Jadi ada masa sikit lagi untuk kita ajar lagi yang lain-lain. Mungkin yang terlupa, mungkin ada yang tak perasan. Dia ingat tak perasan pukul 8.50 dah kena masuk kan. Jadi boleh remind lah. Baik, Ablahan baik ya. 鲨鱼肝油在这个市场上已经有36年的这个历史了，它是一种取自鲨鱼肝里面的 AKG， 就是软基甘油。我们有7个国家的这一个消费者，他们 kita punya 鲨鱼肝油啊，非常的 MC dah masuk belum?
Hai MDCD, saya belum nampak lagi MC. Lagi tidur. Selamat pagi, Mr. Mikhail. Hai, selamat pagi semua. Wah, ini kita punya MDCD kuat appointment. Masih dalam perjalanan. Baik, sangat mantap. Baiklah, kami ada lagi 3 minit sebelum kita bermula acara malam ini sebab ada sharing untuk produk ya. Jadi bagi leaders ataupun members yang sudah masuk, sila ingatkan rakan-rakan anda, customer, prospek semua ya, sesi keluarga semua kena masuk sekarang ya. Ya, Ingatkan mereka. Ini pastikan ada dapat maklum kan. Hai, Sidi Aslan Ali sudah remind you punya customer semua, you punya downlines. Ya, sekarang tengah Yes. remind. Yes, come on. Didi Lija, wah, cepat ingatkan you punya customer, downline semua. Wah, Tuan Haji Ahmad Sabirin. Welcome. Okey. Cepat ingatkan mereka sebab mereka ni mungkin tengah makan ke apa. Kena ingatkan mereka cepat masuk ya. Okey, saya nak tanya MC dah ada belum? Mikhail? Tak nampak lagi. Nampak lagi ya. MC Sidilia dah ada. MD Sidilia dah ada. Betul. Cikgu Jusa, MDCD Cikgu Lia sudah sedia. Cikgu Jusa. Hai semua jutawan Healthy Way, sila cepat-cepat ingatkan you punya customer downline semua ya untuk masuk. Abang Hadi boleh buat saya co-host dulu? Oh, kejap ya. Terima kasih. Just in case. Ya. Just in case ya. Wow, bagi semua yang awal masuk ni, semua mestilah akan jadi jutawan dalam Healthy Way ya, sebab anda datang awal, semua kebaikan ya, semua pengalaman, semua ilmu pengetahuan mesti anda akan cepat genggam ya. Thanks God. Kita akan ambil masa sedikit lagi. Just to make sure ya. MC dah ada, MC dah masuk. Oh, mesti punya. Hebat. Didi Sambariah dari utara. Mantap. Wow. MDC dia dari di Mana perginya Mami Lia tu? MDC dia. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Mana. Tak nampak muka dia lagi. Okey. Duduk Marang tu jauh. Oh ya lah, dekat anu. Tak ada suara pula. Okay, sementara tu yang lain boleh remind downline masuk kita zoom.
Ani tak dapat lagi. Dia kata dia buka-buka tak boleh. Okey, kalau customer anda ada masalah untuk login, sila tanya upline ya. Upline tolong hantar link ya. Tolong hantar link yang kita ada hantar hari ini dan sebelumnya. Hantar link kepada dia. Dia terus tekan link sahaja, dia boleh masuk sudah. Kalau nak dia ada minta passcode, sila tekan HW. HW untuk Healthy Way. HW untuk Healthy Way. Itu saja. Ada ni tak senang. Baiklah, sementara kita mengajak customer dan juga downline kita ya, sesi keluarga kita, saya serahkan untuk pengumuman ataupun mikrofon ini saya serahkan kepada MDCD Asrul Hadi. Okay, terima kasih. MDCD Lia dah ready? Ready? InsyaAllah. Nanti Lia share slide Lia ya. Oh, slide ni tak ni lagi. Sudah nampak. Sudah Yes. share. Nampak sudah. Okay. Itu Mikael share ya? Cikgu Lia yang share. Okay. Sudah sedia. Alright. Ada sini. Okey, untuk sesi kita malam ni akan di-sharekan oleh MC luar biasa kita dari utara. Dipersilakan kita yang Didi Sabar Yahyakum. Dipersilakan. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Wah, selamat pagi. Salam. Pagi. Terima kasih kerana menghadirkan diri dalam kita punya Zoom meeting hari ini. Recording in progress. Sebab semua orang boleh hadir kan. Yang mana kawan-kawan yang belum masuk tu diminta tolong panggil keloi-keloi lah kalau orang utara ni. Keloi-keloi dia masuk. Sekarang ni kita berada dalam Zoom meeting untuk kita bercerita tentang detox kembar. Memang hebat detox ni. Saya pun dah mengamalkannya dan saya pun dah share dengan ramai kawan-kawan dan mereka semua telah mendapat manfaat. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Sabaria binti Yaakob. Didi dari utara. Mau tahu lah utara damai ni. Kan? Yes. Utara semua mai. Satu Penang semua mai. Kita ada di Zoom meeting dan satu Malaysia sampai ke Brunei, Sabah, Sarawak semualah kan. Okey. Sebelum kita nak memulakan kita punya Zoom ni, mesti tak ada yang tertanya-tanya lagi lah. Siapa yang akan berkongsi dengan kita hari ni? Orang yang akan berkongsi dengan kita adalah seorang yang memang jelita lah. Jelita, cantik, menarik dan saya pun tertarik. Beliau merupakan graduan sarjana muda daripada USM Pulau Pinang. Berkhidmat sebagai guru selama 8 tahun. Dan terlibat dalam network marketing plan sebab jatuh cinta. Dia hebat ni orang ni. Dia jatuh cinta sebab dia telah menggunakan produk yang menyebabkan dia telah sembuh sepenuhnya daripada thyroid. Itu yang saya pun berminat. Memang nak dengar ni. Pengalaman dalam industri networking selama 18 tahun. Dia pun nak kerja juga. Hilang terus. Aduh. Okey, damai dah. Dia terkejut pasal mai sampai ke utara ni. MC utara ni. Dia terkejut. Kita teruskan. Tadi saya beritahu dia pencapaian tertinggi di Healthy Way ni adalah dia mencipta sejarah dengan pendapatan 1 juta dalam masa 24 bulan. Jutawan kedua selepas MDCD, Josie Hadi dan sekarang ni dapat tempat kedua lah. Sebab orang pertama dah sapu dah. Dapat dekat Julia dan partner dia lah. Okey. Mendapat usahawan cemerlang diiktiraf lah dalam DSM tahun 2021. Hebat kan? Kita pun tak boleh pergi, betul tak? Tapi insya-Allah kita dapat pergi lah. Kalau Amin. kita Amin. Beliau memang orang yang hebat lah. Jadi
Dengan segala hormatnya, terima kasih. Saya menjemput MD Puan, saya menjemput MDCD Puan Siti Jamalia untuk berkongsi bersama-sama kita hari ini. Jadi silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada MC yang luar biasa duk berbelit-belit. Hati awak kan terbakar, kita pun terbakar. Aduh. Terima kasih. Kita punya kita punya Diamond Director Kak Sabaria. Satu tepukan untuk MC kita malam ni. Okey, jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita bertemu sekali lagi dalam Zoom malam ni ya. Okey, jadi sebelum kita mulakan topik kita pada malam ni, iaitu berkenaan dengan detox kembar. Kan? Detox kembar. Okey, saya ingin saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sebuah syarikat yang sangat-sangat luar biasa, ya, syarikat yang telah bertapak selama 40 tahun. Ya, sudah sangat-sangat stabil, dan syarikat inilah telah memberi peluang kepada saya dan suami dapat mengubah taraf kehidupan dari segi kesihatan dan juga dari segi ekonomi. Jadi satu tepukan yang gemuruh untuk syarikat kesayangan kita, syarikat Healthy Way. Okey, dan seterusnya saya ingin pinjam tepukan anda untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada insan yang luar biasa yang sangat-sangat kita sayangi dan kita hormati, ya, iaitu kita punya Executive Chairman, Presiden, Founder Healthy Way, Mr. S.L. Ho. Dan seterusnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada insan yang luar biasa yang di mana beliaulah yang melahirkan saya di Healthy Way dan memupuk saya sehingga mencapai tahap seperti hari ini. Tanpa mereka, tanpa ibu bapa saya di Healthy Way ini, tak mungkin apa yang kami capai hari ini dapat direalisasikan. Tepukan yang gemuruh pada upline kesayangan kita semua, iaitu $1 Million Crown Director Nasrul Hadi dan juga Josliana. Okey, jadi dan tepukan yang gemuruh juga kepada insan kesayangan saya, ya, ex-boyfriend. Ex-boyfriend saya, ya. Beliaulah yang sangat sabar memupuk saya sehingga saya hari ini boleh jatuh cinta dengan Healthy Way umumnya, dan khususnya kepada produk kita yang sangat-sangat luar biasa, produk Healthy Way, ya. Sebab saya memang sangat-sangat, apa orang kata, tidak mempercayai suplemen. Saya memang tidak percaya kepada suplemen, dan saya tidak pernah terdedah pun berkenaan dengan produk-produk ni dan sebagainya. Yang saya tahu cuma saya daripada kecil didedahkan cuma berkenaan dengan kalau sakit pergi hospital, kalau sakit makan ubat. Macam tu je. Kan? Jadi tak pernah pun terfikir. Beliau pula sebenarnya ada sedikit pengetahuan lah berkenaan dengan suplemen dan sebagainya, dan beliau lah yang sentiasa memberi galakan kepada saya untuk cuba makan. Bila dah tak sihat kan, makan produk, cuba selain daripada ubat-ubatan. Dan hari ini atas kesabaran beliau, saya juga jatuh cinta dengan industri ini dan juga jatuh cinta dengan orang kata alternatif selain daripada ubat-ubatan, dan jatuh cinta dengan produk MRTC kita di Healthy Way. Satu tepukan yang gemuruh untuk suami saya yang tercinta, $1 Million Crown Director Muhammad Jusli. Okey, jadi hari ni, inilah saya. Kan, sebenarnya saya nak share sikit lah saya punya cerita kan. Hari ni
apa yang saya nak kongsi kepada anda ini adalah masa saya mengalami masalah thyroid. Bila masalah thyroid ni memang ada boleh lihat mata saya besar, kulit saya gelap, leher saya menjadi besar kan. Dan saya terpaksa mengambil ubat-ubatan sebanyak 13 biji dalam masa 2 tahun. Kena makan ubat 13 biji selama 2 tahun. Memang masa ni sangat-sangat dahsyat lah. Dan apa yang saya dapat dia punya jalan cerita saya daripada dulu hingga kini, sebenarnya saya rasa macam kenapa saya tertanya-tanya dengan diri saya. Saya kata kenapa saya boleh ada selain daripada ujian tu, itu satulah. Tapi apa yang saya dapat bila saya dah nampak saya punya gaya hidup mungkin ini adalah penyumbang kepada masalah thyroid saya. Sebab saya memang daripada remaja memang ada masalah sembelit. Jadi bila masalah sembelit tu berlarutan kan, memang kadang-kadang saya membuang, kadang-kadang 3-4 hari baru buang. Itu pun tak banyak lah kan. Macam orang kata macam tai kambing bulat-bulat je kan, sikit sangat. Makan banyak tapi buang sikit. Jadi bila saya kaji diri saya, memang sembelit, memang itu salah satu menyumbang kepada masalah thyroid. Dan sampailah satu tahap memang saya punya masalah kesihatan semakin teruk, dan satu tahap lagi saya punya keadaan tu semakin lama mengganggu juga saya punya sistem kita punya peranakan lah, kita punya rahim kan. Sebab anak pertama tu okey, anak kedua tu saya disahkan mengandung di luar rahim. Jadi saya pun rasa memang antara salah satu saya punya penyumbang kepada masalah kesihatan saya ni adalah masalah usus, masalah sembelit, dan memang masalah orang kata jarang membuang. Dan dulu-dulu kan kita tidak didedahkan macam kalau tak buang 3, 4, 5 hari tu macam kita rasa alah biasa je kan. Kita rasa macam tak ada orang pun yang bagi kita kesedaran tak membuang begitu lama tu sebenarnya bahaya. Tak tahu pun, rasa macam normal je, rasa macam okey je kan, tak membuang pun kan. Sebenarnya telah menyumbang masalah kesihatan kita lah kan. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak hari ni saya jatuh cinta dengan apa yang saya akan sampaikan pada malam ni. Memang saya sangat suka dengan topik yang saya akan sampaikan malam ni, iaitu detox kembar tu. Kan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita teruskan dengan topik kita malam ni, saya nak semua yang ada dalam Zoom kita ni, okey, anda bersedia tak? Kalau bersedia cuba tekan 1 dulu. Nanti kan saya bercakap berseorangan. Kan? Cuba tekan 1 dulu. Bersedia tak? Are you ready? Ready. Ramai dah yang tekan ready kan. Okey, jadi mari kita tengok sama-sama. Yang ni kita nak check diri kita lah, kita nak scan diri kita. Okey, mari kita nak tahu kesihatan usus kita. Okey, kita ada beberapa soalan di sini. Kita ada 15 soalan ya. Ada 15 soalan. So, soalan yang sampai ke 15 ni anda baca. Okey. Anda kalau benda tu betul, anda tekan ya. Jadi kita nak kita nak check berapa banyak ya yang kita boleh dapatkan, dan kita kira berapa ya tu, dan baru saya akan bagi tahu anda sebenarnya kedudukan kesihatan usus anda di mana. Boleh tak? Okey. Jadi nanti lepas anda check okey, soalan 1 ya, kita ada 15 soalan. Okey, macam contohlah masa makan sarapan pagi yang singkat dan cepat. Ya ke tidak? Kan? Okey, waktu makan yang tidak tentu. Maknanya waktu makan tidak tentu, ya atau tidak? Jawab tahu. Suka makan daging? Ya atau tidak? Kerap minum minuman manis? Okey. Kerap makan lewat malam? Kan? Buang air besar yang tidak lancar? Yang ketujuh, perasaan tidak lawas setelah buang air besar. Dan juga najis, keras dan sukar dibuanglah.
Okey, yang ke-9, najis berwarna gelap ataupun hitam. Okey, cek. Okey, najis berbau busuk. Dan yang ke-11, kerap merokok dan berada di persekitaran yang berasap lah. Dan yang ke-12, kulit kasar atau berjerawat. Okey, yang ke-13, kurang bersenam ataupun tidak bersenam. Yang ke-14, sukar tidur dan tidur yang tidak nyenyak lah. Dan juga yang ke-5, sentiasa rasa tertekan. Okey? Jawab dulu. Cuba jawab dulu. Wah, tak bolehlah bagi jawapan terus kan? Okey? Okey. Okey, dah jawab dah? Cuba kongsikan dulu berapa lah. Jujur je, kongsi je berapa dekat dalam tu, dalam kita punya chat tu. Apa ni? Didi Syuhada 6. 6. Mr. Mikael 6 ke? Lagi. Setakat ni 4. Lagi. Kita punya Trista, Sidi Fida Faiz 4. Sidi Asna Ali, Kak Asna Ali 4 je. Ayo, 6 poin. Lagi. Alah, share lah. Berapa dapat tu? 13. Kak Didi Sabaria 13. Mantap. Lagi. Okey, ada yang nak share lagi. Alah, share lah. Sekurang-kurangnya kita tahu kita punya tahap kesihatan kan. Okey, jadi Didi Kak Liza Kari 13. Ada yang berani sampai 15? Puan Jiup ke? 9. Kak Narizan 4. Kita punya Keran Direktor Ahmad Sabirin 13 je. Kita punya Abang Mosman, ada Maidham 3. Okey. Ada lagi yang nak share? Okey, jadi nanti anda jawablah sendiri ya. Saya kongsikan yang seterusnya kita punya ni slide kan. Mari kita lihat jawapan kita. Cuba kira berapa ya yang anda dapat, okey? Okey, jeng. Mana dah slide kita? Okey. Mari kita lakukan ujian mudah untuk mengetahui kesihatan usus kita. Kan? Okey, berdasarkan bilangan yang anda jawab. Okey, berdasarkan bilangan yang anda jawab. 1 hingga 5. Risikonya kecil. 6 hingga 10. Perhatikan kesihatan. Perhatikan kesihatan anda. Ada tak tadi 6 hingga 10? Dan 11 hingga 15. Sila detox dengan segera. Aduh. Kan? Jadi kita di manakah kedudukan anda? Kan? Jadi tak payah bagi tahulah. Okey, yang penting kita tahu kalau dah di tahap 11 ke 15 tu kita cepat-cepat detox. Maknanya mungkin cara gaya hidup kita tu kita dah kena ubahlah. Okey, jadi kita teruskan dengan topik kita ya. Adakah gastra usus anda sihat? Ada usus anda sihat? Sembelit ni merupakan sistem utama gangguan fungsi usus. Okey. Jadi kita semua kena risau. Macam saya tadilah, saya rasa saya tak ada pengetahuan pun, tak didedahkan pun bahawa tak berak tu, tak membuang tu memang ataupun masalah sembelit tu bahaya sebenarnya. Okey, sebab itu adalah punca kepada masalah kesihatan yang lain. Okey. Sembelit, pengumpulan toksin. Makanan ni harus dicerna dan sisanya harus dibuang sepenuhnya dalam masa 6 jam. Najis yang tidak dibuang sepenuhnya mengurangkan keupayaan badan untuk menyerap nutrien. Jadi hari ni kalau kita makan banyak tapi tak buang. Sebenarnya makanan yang kita makan tu, dia kena dibuang selepas 6 jam tu memang kita dah kena buang dah. Kan? Jadi bila tak buang, kadang-kadang pagi pun tak membuang, petang pun tak membuang. Jadi badan kita penuh dengan toksin. Okey, dan apabila badan kita penuh dengan toksin, kita punya daya penyerapan nutrien daripada makanan tu menjadi kurang. Okey,
Dan hari ni kalau kita lihat sembelit, bila kita lihat sembelit just proses penyatoksinan dan menyebabkan risiko kanser. Itu bahaya. Okey. Jadi hari ni menurut laporan, ini bukan kita yang cakap. Maknanya menurut kajian pakar perubatan USA, anatomi terhadap lebih kurang 22,000 pesakit menunjukkan bahawa tidak ada seorang pun yang mempunyai usus yang sihat. Maknanya 22 orang ni yang dikaji ni, dia punya 22,000 orang yang dikaji ususnya, Masya Allah, tak ada yang mempunyai usus yang sihat. Dahsyat ke dahsyat, kan? Jadi kalau kita tengok usus yang sihat ni dia bersih lah, kan? Kalau usus yang tidak sihat dia memang kotor, penuh dengan toksin, banyak najis yang terlonggok. Okey. Dan mari kita lihat, usus yang tersumbat adalah sama seperti penghisap rokok 3 paket sehari. Itu pun kita baru tahu, kan? Dahsyatnya, ya Allah, dia punya toksin tu. Jadi mari kita tengok Metro Harian tak buang air besar membawa maut. Allahu Akbar. Bahayanya, kan? Jadi kita memang tak boleh ambil ringan tau bab apa kita punya, sama ada kita membuang atau tidak setiap hari. Kita kena kaji tu. Kita punya kesihatan tu, kalau tak membuang hari-hari maknanya memang kita tak sihat. Okey? Dan kalau kita tengok 90% toksin dibuang melalui usus besar. Jika toksin tidak dibuang dalam waktu tersebut, ia akan menembusi mukosa usus dan masuk balik ke dalam darah, menyebabkan alahan, kulit gatal-gatal, menyebabkan kanser dan juga penyakit-penyakit lain. Kan? Kita rasa letih, kita rasa lesu, kita rasa macam kan badan kita berbau, kita rasa cepat penat, okey? Sakit kepala, angin dah naik kepala, migrain datang. Itu semua tu adalah apabila toksin dah mula masuk di dalam darah kita. Menyerap masuk di dalam darah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi, sembelit akan menyebabkan sisa makanan tersimpan di dalam usus. Okey? Itu adalah kesan dia. Dan juga mari kita tengok apa lagi. Ni, punca usus rosak. Gagal urus diet seimbang. Kalau diet harian kita tak seimbang pun, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, punca usus kita rosak. Jadi hari ni kita nak kena cari macam mana cara nak seimbangkan kita punya pemakanan. Jadi sebab kita kena kita kena betul-betul ambil perhatian bahawa kalau melihat kepada berita harian ni, kan, dia kata gagal urus diet seimbang. Pemakanan kita, harian kita seimbang ataupun tidak, ataupun kita makan banyak fast food, banyak makan benda yang manis, banyak makan benda yang masin, banyak makan benda yang berlemak, berminyak dan sebagainya, kan? Itu semua akan merosakkan diet kita dan juga merosakkan usus kita. Okey, jadi usus besar yang tidak sihat. Okey, hari ni mari kita tengok usus besar yang berpenyakit akan menyebabkan kanser kolon, menyumbang kepada kanser kolon. Jadi hari ni usus besar yang berpenyakit akan menyebabkan menyumbang kepada masalah kanser kolon lah. Bagaimana badan anda menyingkirkan toksin? Macam mana badan kita ni menyingkirkan toksin? Kita kena tahulah daripada mana. Sebenarnya 90% mengikut kajian, toksin dibuang melalui najis. Jadi kalau kita tak membuang, Masya Allah, tak dapat kita nak gambarkan apa bentuk yang ada di dalam usus kita. Segala naga, segala apa benda, semua ada dalam usus kita kalau tak buang, kan? Waktulah orang, kan, daripada kita tak tahu, bila kita tengok dia tak membuang, perut semakin besar, semakin besar, semakin besar, seolah-olah macam ada naga sakti dalam perut tu. Sebab banyak tak pernah buang. Jadi semakin banyak najis terlonggok. Allahu Akbar. Jadi itulah menjadi penentu kepada kita. Bahayanya kalau kita tak membuang. Okay? Tak masuk toilet setiap hari. Sebab 90% toksin dibuang melalui najis. Dan kalau kita tengok ni lagi, dalam harian Metro dan sebagainya, seksanya kena sembelit. Awas kalau kerap sembelit, ini tanda-tanda awal kanser usus yang ramai ambil mudah. Kanser kolon, penyakit gaya hidup. Maknanya dia banyak melalui hasil daripada gaya hidup kita, gaya pemakanan kita. Waspada tanda amaran kanser usus besar. Bahaya tak? Bahaya.
Okey, jadi hari ni ya Allah, jangan ambil mudah. Okey? Dan sembelit kronik punca kanser kolon. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan, kanser kolon adalah sejenis kanser yang paling umum di kalangan lelaki dan yang kedua paling umum di kalangan wanita. Awas lelaki. Siapa dalam ni lelaki? Hati-hati lelaki. Kan? Lelaki adalah penyumbang golongan yang nombor 1 tau yang ni. Kanser kolon. Nombor 2 wanita. Okey? Dan hari ni tuan-tuan dan puan-puan, apa dia tu? Dalam kereta ibu. Okey, jadi bagaimana kita ni nak mengenal pasti kesihatan usus kita? Okey, macam mana kita nak tahu usus kita ni sihat ataupun tidak? Okey, yang pertama, warna dan bau. Okey? Warna dan bau dia coklat, warna dia coklat dan tidak berbau. Maknanya kalau najis kita berwarna kehitaman dan berbau busuk, dan dia punya hari ni memang cerita dahsyat kita ni kan. Dan bila masuk tandas tu kan, lepas bila membuang tu, dia punya bahang tu macam panas tau. Dia panas, bau busuk, rasa macam memang kita sendiri pun pening dengan najis kita kan. Dia berbau dan bentuk dia standard, dia bentuk macam pisang. Dia panjang macam pisang, lebar. Tak payah pergi ukur, tak payah. Anggarkan sajalah kan. Maknanya dia punya bentuk tu macam pisang, lebar 3 cm, panjang dia di 6 cm. Jadi kalau panjang dia tu macam pendek, kontok-kontok tu kan, tak sihat lah kan. Dan kelembutan secara umumnya mengandungi lebih kurang 75 ke 80% air lah. Kalau 90% tu dia memang kategori cerik birit. Kalau 70% pula dia najis keras. Bila keras tu memang sembelit lah. Okay? Jadi dia memang ngam je 75 ke 80%. Dia sedang-sedang elok lah kan. Dan juga okey, macam mana anda nak kenal pasti juga ni bentuk dia ni kan, anda tengok dalam gambar tu, ni najis dia, najis lembik ni biasanya orang cerik birit lah, bentuk-bentuk yang macam ni, dia terlalu cair kan, ni cerik birit. Bentuk soses dan tetapi berketul-ketul lah, ni sembelit lah, keras kan. Ini biasanya kurang minum air, kurang makan serat, kurang makan sayur-sayuran, kurang makan buah-buahan kan. Dan ketulan keras ni, sembelit, berketul-ketul. Dan juga dia berair. Berair ni biasa cerik birit lah. Biasa banyak kalau ada masalah kesihatan, jangkitan ataupun orang kata keracunan makanan dan sebagainya, biasanya dia akan keluar terlalu cair dan sebagainya lah kan. Dan yang standard ni bentuk pisang. Okay, jadi kita perhatikan najis kita. Okay, itu penting. Okay, kalau dia keras tu maknanya anda sembelit lah. Okay. Jika anda mempunyai salah satu simptom yang disenaraikan di bawah, anda harus melindungi usus anda dari sekarang. Okay, apa dia simptom-simptom tu? 1, sembelit. Maknanya anda jarang membuang air besar. Najis anda pun macam tadilah, dia keras dan kadang-kadang berdarah tau. Ini sembelit bahaya. Kadang-kadang dia berdarah, luka, usus kita luka dan sebagainya kan. Asal membuang je dia ni. Dia keluar darah. Dan tahap yang paling teruk apabila anda mengalami buasir. Buasir memang sakit gila. Kan? Memang kalau ada orang yang ada pengalaman buasir kan, jangan cakap lah. Duduk tak boleh. Berdiri pun sakit, duduk pun sakit, baring pun sakit. Okay? Jadi penting tak kita punya penjagaan usus ni. Okay? Dan juga cirit birit. Okay, itu pun masalah usus. Mungkin anda keracunan makanan ke apa kan. Tidak ada selera makan. Najis berbau kuat dan perut sentiasa kembung. Okay. Ini mungkin anda kena kenal pastilah, kita belajar macam mana nak tahu usus kita sehat ni tak. Selain daripada tu simptom-simptom ini, anda juga boleh kenal pasti. Ini. Badan anda akan bagi signal juga bila anda ada masalah usus. Yang pertama, nafas anda berbau. Tu dia. Kalau kencang bila kita ataupun minta suami ke isteri, bang, abang cuba bang hidung mulut saya berbau ke tak? Kan? Jadi dia macam kan kita kadang-kadang tak sedar kita ni mulut kita berbau ke tak kan? Walaupun dah gosok gigi 5 kali sehari. Gosok gigi 5 kali sehari kan, tapi masih lagi berbau. Perut kembung, selalu sendawa, kan, asyik kembung je perut kan, sendawa je berterusan. Ada saya jumpa yang macam tu.
Badan lesu, tak bertenaga sepanjang hari. Tak buat apa-apa pun letih. Ya Allah, tak buat apa-apa pun letih. Tak buat kerja pun letih. Tu tanda-tanda. Sembelit walaupun dah banyak makan sayur. Okey, ada juga yang macam tu lah. Mungkin kekurangan air dan sebagainya. Muka kusam, senang naik jerawat. Okey. Dan juga selain daripada tu, ada juga yang daripada sini. Badan berbau. Kan? Saya, untuk pengetahuan semua kan, saya nak tanda tak anak saya kan. Kalau saya ada yang ada di antara ni kan, kalau anak saya cium badan dia berbau, kaki dia berbau, ataupun nafas dia berbau, peluh dia berbau, saya tahu ni memang tak makan wheatgrass ni. Kan, kadang-kadang kita bekalkan dia produk kan, ataupun ni. Tapi bila badan berbau, itu memang tanda-tanda masalah usus. Okey? Jadi kita kena kenal pastilah, okey? Dan bagaimana mengekalkan kesihatan usus kita, okey? Okey, jadi kita nak tengok macam mana kita nak kekalkan usus kita. Kita dah tahu dah kita punya masalah, ada masalah usus, kita tahu betapa pentingnya kita punya masalah, apa orang kata, kepentingan kesihatan usus ni ya. Sebab dia akan, bila masalah usus, dia akan merosakkan lagi. Dia akan merosakkan lagi, mengundang lagi dia akan mengundang lagi masalah kesihatan yang lain. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan, mari kita tengok bagaimana mengekalkan kesihatan usus. Okey, yang pertama, kita kena ada 2 perkara ni. Ini penting. Okey? Yang pertama anda kena ada serat makanan. Okey? Dan yang kedua, anda kena ada probiotik. Okey, 2 ni mesti anda kena ada untuk bantu mengekalkan kesihatan usus kita. Okey? Yang pertama, 4 faedah utama serat makanan terhadap tubuh manusia. Dia apa pentingnya serat ni? Kenapa asyik dengar serat kan? Apa yang penting sangat serat ni? Yang pertama, dia melegakan sembelit. Kajian menunjukkan bahawa risiko sembelit akan diminimumkan apabila pengambilan serat makanan harian mencapai 32 gram hingga 45 gram. Serat tu dapat daripada mana? Sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Okey? Dan juga kekacang dan sebagainya, itu semua membantu anda untuk dapatkan serat lah. Kan? Dan menggalakkan pertumbuhan probiotik. Kajian telah mengesahkan bahawa serat menunjukkan sifat prebiotik yang dapat merangsang pertumbuhan bakteria baik di usus seperti bifidobakteria dan juga bakteria asid laktik lah. Yang penting di sini adalah probiotik. Dan juga prebiotik. Okey. Dan yang ketiga, melindungi usus. Serat makanan boleh memperbaiki tahap serat zat di usus dan meringankan gejala sindrom iritasi usus lah. Kesan lain yang berkaitan termasuklah mengurangkan aktiviti enzim bakteria berbahaya dan membentuk antioksidan sel. Okey. Jadi pentingnya serat dalam diet pemakanan harian kita. Yang keempat, kawal aras gula dalam darah. Dan serat dalam kita punya makanan sebenarnya membantu juga memainkan peranan penting dalam mencegah diabetes ataupun penyakit kencing manis. Kebanyakan serat makanan mempunyai fungsi menurunkan paras gula dan pengambilan serat makanan keseluruhannya mempunyai kesan langsung terhadap diabetes jenis 2. Okay? Jadi memang serat ni sangat-sangat penting. Dan yang kedua, 3 faedah utama probiotik ni terhadap tubuh manusia. Tadi tu serat. Okey, yang pertama detoksifikasi usus. Kajian menunjukkan bahawa nisbah bakteria baik dan buruk dalam usus boleh mempengaruhi kesihatan seseorang atau menyebabkan pelbagai masalah kesihatan. Nisbah bakteria baik dan bakteria buruk mestilah dalam lingkungan 85% dan nisbah 15%. Sebenarnya kenapa penting ya bakteria baik ni? Sebab sebenarnya di dalam usus kita ni dia ada bakteria baik dan dia ada bakteria jahat. Dan yang ketiga lagi, dia ada satu bakteria ni, dia macam lalang tau. Mungkin kajian, ada 3 ni. Okey, jadi kalau pengaruh bakteria jahat yang banyak dalam usus kita, so sebenarnya yang lalang ni dia akan ikut yang jahat ni. Kalau kita banyak bakteria bagus di dalam usus, so yang talam 2 muka ni, yang lalang ni dia akan ikut yang baik. Jadi sebab itulah kita kena pentingnya supaya kita menjaga tahap
nisbah bakteria baik di dalam usus mesti di tahap yang maksimum untuk membantu kita punya tahap kesihatan usus. Dan yang kedua, sistem pencernaan. Menggalakkan pencernaan dan penyerapan nutrien, merangsang pengeluaran enzim pencernaan dan luaskan permukaan usus kecil untuk meningkatkan penyerapan nutrien. Jadi sistem dia akan meningkatkan kita punya sistem pencernaan, dan apabila sistem pencernaan kita bagus, sebenarnya apa nutrien yang kita makan sebenarnya boleh diserap oleh badan kita. Okey. Dan yang ketiga, keseimbangan air dalam badan. Probiotik boleh menghasilkan zat dengan menggunakan air dalam badan dan menjaga keseimbangan air dan mineral dalam keadaan optimum untuk kesihatan kita. Untuk kesihatan usus kita lah. Okey, jadi penting dua perkara ni, iaitu kita punya serat dan juga probiotik. Okey, jadi hari ni saya nak sampaikan kepada anda satu produk yang luar biasa di Healthy Way, iaitu kita punya wheatgrass dan juga probiotik. Itulah sebenarnya dua produk ni sebenarnya yang ni produk dia. Okey, produk wheatgrass ni dia punya serat, dan satu lagi kita punya probiotik. So ini kita panggil detox kembar. Jadi kembar lah, kalau kembar dia akan pergi bersama-sama lah, dia tak boleh lah satu kan, dia kena seiring dan sejalan. Kan? Okey, jadi detox twin. Kita panggil detox kembar. Okey, ini antara produk yang sangat-sangat luar biasa di Healthy Way. Dan ini antara produk yang paling saya antara produk yang paling saya jatuh cinta lah. Okey, jadi Naturate Wheatgrass kita ni kaya dengan serat tidak larut dalam air. Okey, setiap tablet ni mengandungi serat makanan yang tinggilah 30% hingga 50%. Okey. Jadi kalau kita tengok apple kan 2.4%, brokoli kan 2.6%, betik 3.5%, rumpai laut 8%, oat 10.91. Ramai orang kan kena beli beli buah-buahan, beli sayur-sayuran kan. Sebenarnya bila anda beli yang mahal-mahal ni pun sebenarnya kandungan serat yang sangat bagus dalam kita punya wheatgrass ni jauh lebih besar daripada laut, lebih banyak daripada apa yang saya sebutkan tadi. Itulah kehebatan antara kita punya wheatgrass ni. Okey. Dan inilah detox kembar. Okey, detox kembar ni dia yang pertama serat. Serat ni bertindak sebagai makanan untuk bakteria baik, boleh menggalakkan pertumbuhan bakteria baik. Okey, jadi prebiotik ni dia menjadi makanan kepada bakteria. Okey, dia menjadi makanan supaya bakteria di dalam usus kita tu memang menjadi banyak dan dia memberi satu suasana yang sehat dalam usus tu. Okey, sebab itulah pentingnya kita punya serat. Okey. Dan yang prebiotik ni melembutkan najis. Yang kita punya detox, kita punya serat ni membentuk najis dan menggalakkan pergerakan usus. Jadi dua-dua ni sebenarnya saling bekerjasama untuk meningkatkan kekerapan pembuangan secara berkesan. Okey. Jadi ini mari kita lihat 9 tanda badan anda perlu didetox. Kan? Ini antaranya lah yang tadi tu kita pun dah sentuh sikit sebanyak. Keletihan. Ini tanda-tanda kenapa, antara tanda-tanda kenapa kita perlu detox badan kita. Yang pertama, keletihan. Okey? Keletihan, sakit kepala, masalah kulit, perut kembung. Hormon tidak stabil, emosi tidak stabil, masalah tak boleh tidur, insomnia, kesakitan otot, berat badan susah nak turun. Diet tapi badan tak turun. Kan berat kita tak turun. Okey, jadi itu pun ada tanda-tanda badan kita memerlukan detox. Okey. Jadi kebaikan kesihatan kita punya wheatgrass ni, okey, membantu pencernaan, membekalkan tenaga, memperkuatkan sistem imun badan kita, meningkatkan metabolisme, boleh membantu juga pengurusan badan, anti keradangan,
mengawal gula dalam darah, melebihi 120 khasiat dalam kita punya wheatgrass ni, dan juga membantu untuk detox. Senang je kan. Di Healthy Way ada 2 produk ni memang sangat bantu anda menjaga kesihatan usus. Okey, selain daripada tu mari kita lihat makanan tak seimbang punca kanser usus. Okey. Cuba anda lihat kita punya kita punya surat khabar ni ada kat atas tu, makanan tak seimbang punca hidap kanser usus. Bukan saja kita kena jaga usus kita, tapi sebenarnya kita kena ambil. Jangan makan. Hari ni kan kita banyak kan fikir kita makan je apa yang kita nak makan kan. Kita tak tahu makanan tu, makanan seharian kita seimbang ataupun tidak. Okay, jadi makanan tak seimbang kita tak boleh ambil mudah lah, sebab makanan tak seimbang ni punca masalah kanser, antara punca masalah kanser usus. Okay, jadi hari ni apa makanan seimbang di Healthy Way? Inilah jawapannya. Senang sangat di Healthy Way. Okay, ini adalah superfood. Superfood yang memang di Healthy Way ni, ya Allah, saya memang ya Allah senang sangat lah nak seimbangkan kita punya diet harian kan. Kita nak satu apa je kita makan dalam seharian tu, tapi apabila selepas mengambil kita punya wheatgrass ni, dia terus komplitkan kita punya keseimbangan makanan harian. Dahsyat tak? Dahsyat tak dia punya ni kesan tu. Memang luar biasa produk kita ni. Dan juga anda lihat kita kita punya wheatgrass ni, dia dari Kansas USA. Okey, ditubuhkan ini antara pelopor ataupun perintis kepada wheatgrass lah. Okey, ditubuhkan pada dia pada tahun 1976 lah. Okey, kita panggil ni adalah superfood. Ni kita tengok superfood lebih daripada 120 nutrien. Dahsyat tak? Macam mana makanan yang kita makan hari ni boleh dapat sampai tahap 120 nutrien mengkomplitkan kita punya makanan harian. Okey? Jadi apa yang ada dalam wheatgrass tu? Okey? Apa yang ada dalam kita punya superfood ni? Nutrien yang sangat lengkap ni. Okey, yang pertama serat. Serat ada, klorofil ada, enzim ada, 90 mineral dan unsur surih dalam kita punya wheatgrass tu. 20 asid amino, 13 vitamin, super oxide dismutase, kan, antioksidan. Dan anda lihat di sini ni, kita punya wheatgrass ni, jumlah ni 5 biji ni sebenarnya cuma dengan harga lebih kurang RM211. Murah. RM2.11. 200 kan. 5 biji itu sebenarnya dia punya nilai tu, ya Allah tuan-tuan dan perempuan yang disayangi, terlalu murah. Murah sangat. Berbanding, okey? Anda pergi beli oren, berapa harga dia? 8 biji, RM12. Lobak merah, pergi belilah lobak merah vitamin A kan. Apa yang ada 6, berapa ringgit tu anda lihat kan. Bayam, zat besi, lebih kurang 18 kali. Susu 5 kali. Tapi dalam kita punya wheatgrass ni dah komplit dah. 5 biji tu, 5 biji, 5 tablet tu dah bantu anda komplitkan anda punya nutrien harian. Jadi, dahsyat ke dahsyat? Cuba share sikit. Dahsyat ke dahsyat? Cuba kongsi sikit. Dahsyat tak? Cuba share. Dahsyat tak dahsyat kita punya wheatgrass ni? Tulislah dahsyat kalau dahsyat kan. Okey. Jadi hari ni selain daripada tu, okey. Okey, selain daripada tu serat. Apa kelebihan serat dalam kita punya wheatgrass ni? Okey, serat ni berfungsi sebagai berus. Bukan alang-alang tau. Dia bukan main-main. Dia seumpama dia berus untuk berus anda punya usus. Itulah hebatnya kita punya wheatgrass. Dia membersihkan usus besar serta juga merupakan makanan bagi bakteria baik dalam usus. Jadi hari-hari kena makan kita punya wheatgrass. Sebab kita kena cuci, berus kita
punya usus tu, ada tahu tak kita punya panjang kita punya usus berapa? Kita punya usus ni sebenarnya dia punya kepanjangan tu 6 kali kita punya ketinggian. Kan? Macam kita punya Akram Director Haji Sabirin memang usus dia lebih panjang. Lebih panjang lah kan sebab dia tinggi sangat. Kan? Kalau orang yang rendah sikit ni dia macam comel lah, usus dia pun ikut dia punya ketinggian lah, 6 kali dia punya ketinggian. Okey? Jadi dan dia berlipat-lipat tau. Dia berkepul-kepul, berselirat tu kan, dia macam kan, jadi dia memang sangat memerlukan serat untuk berus usus kita tu setiap hari. Dan klorofil dalam kita punya wheatgrass ni membantu ejen pembersih darah yang paling kuat. Cuci darah, dahsyat tak kita punya wheatgrass. Dan mineral dia merangsang pergerakan usus untuk mengelakkan masalah sembelit. Saya ada jumpa tau, saya punya customer, dia kata memang dia usus dia tu tak pernah bagi tak pernah bagi hint untuk dia tu rasa nak buang. Dia tak ada perasaan nak membuang tu. Perasaan usus tu tak bagi hint pun untuk benda tu nak ada perasaan nak pergi toilet. Tak ada. Jadi dia terpaksa bergantung dengan ubat. Apabila dia makan ubat daripada hospital tu, ataupun di antaranya pengalaman saya juga makan minum tea orang kampung dan sebagainya, nak bantu najis tu dibuang. Sebab usus kita tu dia tak ada otot usus kita tu tidak merangsang kita untuk buang najis tu. Itulah pentingnya kebaikan kita punya wheatgrass ni. Dan juga klorofil dalam kita punya wheatgrass ni strukturnya hampir sama dengan sel darah merah kita. Itu yang hebat sekali. Kan? Dan kita punya wheatgrass ni cara pertumbuhannya dia punya cara pertumbuhan ni dia di tanah. Banyak hari ni wheatgrass di luar sana dia secara ditanam cuma secara hidroponik saja. Dia tidak ada khasiat yang seperti mana kita punya wheatgrass. Ramai orang kata alah sama je dekat luar, sama je dekat kita beli dekat luar. Tak sama. Kita punya wheatgrass ni memang ditanam di tanah, bukan menggunakan dulang ataupun hidroponik. Dan masa pertumbuhan 210 hari. Dia 210 hari dan pada musim sejuk sahaja. Khasiat pemakanan dia 4 kali lebih klorofil dan juga tinggi serat. Dan ini 4 kita, dan juga selain daripada tu dia punya keunikan, dia dituai selama 710 hari tu sebenarnya 7 bulan. Apabila kita punya wheatgrass tu dia dah 7 bulan, cuma dia punya 3 inci sahaja di hujung kita punya wheatgrass tu, kita punya gandum tu, di pucuk dia tu, bukan ambil semua tau. Dia cuma ambil 3 inci sahaja yang hujung tu untuk dituai, akan dijadikan kita punya wheatgrass ni. Dan dia akan dia hantar ke kilang dan dituai, dan dia akan proses pengeringan yang dalam suhu yang paling rendah supaya khasiat tu dia kekal. Dan dibungkus dengan gas nitrogen dalam botol kaca perang ataupun kaca kita mengetatkan tutup logam untuk memelihara. Dia gunakan Nutrilok, amber kaca tu kan. Jadi bila sampai dengan kita tu, kita makan memang sangat-sangat segar, seperti baru dituai. Dahsyat tak? Kan? Jadi memang dia sangat-sangat sedap. Sangat-sangat segar. Saya memang kadang-kadang saya kan ketagih tau dengan wheatgrass ni. Kadang-kadang kan dalam kereta saya macam nak ambil dalam saya punya beg produk tu kan, saya kunyah. Saya rasa macam dia punya rasa tu wangi, sedap. Kan bila saya gigit tu kan dia punya kepuasan tu lebih ni. Saya memang kalau ambil 10 biji tu saya memang kunyah dulu baru saya minum air. Saya memang suka. Kan? Jadi apa manfaat kita punya, sebab dia memang bau dia tu memang segar. Bau betul-betul bau daun yang memang sedap lah. Kan? Jadi apa manfaat kita punya wheatgrass ni? Dan dia kembang tau. Kita punya wheatgrass ni jangan risau. Ramai di luar sana kata kan,
nanti dalam perut dia hancur ke tak hancur kan? Ada yang tanya macam tu. Sebenarnya wheatgrass kita ni memang sangat-sangat bagus. Bila dia kena air sikit pun dia dah kembang dah. Dia kembang 4 kali ganda. Okey, jadi apa manfaat wheatgrass ni? 10 manfaat wheatgrass anda lihat dia kaya dengan nutrien superfood lah. Okey, seperti yang saya terangkan tadi, dia boleh melancarkan pergerakan usus, menghasilkan sel darah merah yang bagus, mengurangkan keradangan, anti penuaan, muda. Makanlah macam wheatgrass. Kita punya upline MDCD Kak Josie, memang saya nampak beliau sangat-sangat konsisten dengan dia punya beliau banyak guna juga menjadi minuman beliau lah kita punya wheatgrass yang serbuk tu. Kan? Memang beliau memang sangat-sangat menjaga dia punya minuman kerana dia selalu bawa ke mana-mana lah saya nampak. Dia punya air yang wheatgrass tu dalam bekas wheatgrass powder tu. Kita ada 2 lah, satu wheatgrass yang tablet tu dan juga powder tu. Kan? Okey. Dan anti penuaan. Sebab itulah beliau sentiasa 25 tahun. Kan muda je nampak kan. Anak membesar, anak semakin tua, semakin besar, mak dia makinlah muda. Kan tak tahu macam adik-beradik, ada orang tanya adik-beradik ke? Kan kita nak kan, dan meningkatkan tenaga, kecergasan, mengawal berat badan. Siapa nak kurus, nak kenyang sentiasa, ambillah wheatgrass. Lapar je ambil wheatgrass. Kan memang akan bantu anda untuk turunkan berat badan, menguatkan sistem imun, menstabilkan gula dalam darah, menyah toksin. Saya ada satu dawan di Kelantan dia punya bacaan kencing manis kadang-kadang dia punya ni sampai 29 bacaan dia, dan beliau makan wheatgrass 10 so 30 biji lah sehari. Jadi memang sangat selepas makan wheatgrass memang bacaan gula, bacaan kencing manis ni memang akan turun. Okey, dan menyatoksin kaya dengan ni superfood lah tadi. Okey, jadi dan selain daripada tu, ini adalah dia punya ringkasan. Okey, saya pun dah terangkan semua tadi. Dan selain daripada tu, ini kita punya probiotik ataupun probio 5. Okey, jadi ini adalah probio 5 kita. Bakteria hidup untuk kesihatan usus yang optimum. Okey, jadi kita punya probio 5 ni memanglah sangat-sangat luar biasa. Dia ada 6 bilion. Okey. Dia ada 6 bilion dan dalam satu tu ada 5 jenis bakteria. Jadi mari kita tengok. Okey. Longgokkan najis melebihi 3 hari menghasilkan toksin. Dan kajian menunjukkan dengan suntikan toksin najis terlonggok melebihi 3 hari ke dalam tubuh tikus dapat membunuh tikus sekelip mata. Allahu Akbar. Anda bayangkan kalau 3 hari kita tak buang, najis kita tu diambil, suntik ke tikus, on the spot tikus tu mati. Punyalah bertoksin kita punya usus ni kan. Okey. Jadi hari ni keseimbangan pengambilan serat dan probiotik amat penting dalam mengatasi masalah sembelit. Okey, selain daripada tu sebenarnya makanan tinggi probiotik seperti yogurt, tempe, kimchi, sup, apa semua tu kan ini membantu untuk kita punya ni lah, tapi ialah kadang-kadang susah untuk kita dapatkan kan. Kita nak benda yang express yang kita terus boleh makan macam tu. Okey. Minuman yogurt ni kita jarang makan. Kandungan kadang-kadang gula yang tinggi sebab bila dia tak manis dia tak sedap. Yogurt macam-macam lah kita kenali banyak jenama-jenama yogurt di luar kan. Dan juga probiotik dia rendah. Okey, contohlah di luar sana kan kita kadang ada jenama-jenama yang macam memang untuk ada probiotik. Tapi bila kita telan baru je sampai tekak ni. Baru sampai tekak ni probiotiknya dah mati dah semua. Yang masuk tu cuma gula. Yelah Kak, dia nak bagi benda tu sedap kan. Jadi hari ni sebab antara sebab ketidakseimbangan bakteria dalam usus ini menyumbang juga penggunaan ubat-ubatan seperti antibiotik.
Antibiotik ni sangat menyebabkan ketidakseimbangan bakteria dalam usus kita. Tekanan, stres, bahan kimia, toksin di persekitaran, makanan yang tidak sihat, fast food dan sebagainya, pengambilan alkohol dan juga peningkatan umur. Okey, jadi ini antara menyumbang bakteria di dalam usus kita tidak seimbang. Okey, jadi hari ini kita perlu ambil probiotik. Okey, kajian klinikal membuktikan bahawa probiotik terutamanya Bifidobacterium membantu menguatkan sistem imun badan kita. Okey, jadi ini antara 5 jenis kita punya usus 1, 2, 3, 4, 5. Jenama-jenama bakteria tu yang membantu kita punya dalam kita punya probiotik tu bekerjasama melindungi kesihatan usus secara keseluruhan. Dan juga berpotensi tinggi, dia ada 6 bilion. Dalam satu kapsul tu ada 6 bilion. Dan yang ketiga, formulasi eksklusif hanya daripada Healthyway. Teknologi strain yang tahan haba. Okey, usus kita punya probiotik ni, dia punya perbezaan dengan di luar adalah dia tahan haba. Dan dia hidup dan aktif di dalam badan. Okey, dia dikering dan disejuk, bekukan. Okey, kita punya probiotik tu dia tahan haba, dia tidur tau, bakteria tu dalam kapsul tu tidur. So bila dia masuk di dalam usus tu baru dia bekerja. Okey, itulah sangat-sangat luar biasa. Okey, ini anda boleh tengok perbezaan kita punya antara Probio 5 yogurt dan produk susu lah. Okey, ni anda boleh tengok dan seterusnya. Okey, ini 5 spesies kita punya, dia ada fungsi yang berbeza dan saling bekerjasama. Okey, dan juga ini Probio 5 kita membantu untuk detoksifikasi usus, mengatasi gangguan pencernaan, okey, dan juga mengalahkan kulit yang sihat, memulihkan jangkitan saluran kencing dan faraj. Okey, saya ada juga testimoni keputihan. Keputihan pun bila menggunakan kita punya Probio 5 sangat membantu. Dan juga masalah jerawat, masalah jerawat kan sangat-sangat membantulah masalah kulit dan sebagainya. Okey, jadi kita punya Probio 5 ni memang sangat-sangat luar biasa. Okey, siapa yang patut mengambil Probio 5 ni? Okey, masalah orang yang ada masalah kesihatan pencernaan, kanak-kanak, warga tua, wanita hamil, pengembara kan. Kadang-kadang kita outstation pun kadang-kadang kita bila perubahan cuaca, perubahan gaya pemakanan kita kan, dia menjadikan kita sembelit. Okey, dan juga sesiapa sahaja yang ingin mengekalkan keseimbangan kesihatan usus. Okey, dia punya cadangan dos. Pagi ada yang pagi 2 hingga 3 kapsul kan, tengah hari 2 hingga 3, ataupun biasanya pengalaman kita selepas anda makan berat terus ambil 2 kapsul lah. Okey, itu biasanya orang yang ada masalah kesihatan usus mungkin digalakkan ambil lebih lagi. Okey. Dan ini adalah kesimpulan kita punya Probio 5 tadi. Okey, saya dah sentuh tadi. Dan ini mesti minum detox kembar adalah kesihatan berganda. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dia mesti juga tips dia mesti minum air bersih dan sihat 2 hingga 3 liter setiap hari lah. Okey. Kalau kita punya wheatgrass ni selepas makan tengah hari 5 hingga 10 tablet, selepas makan malam hingga 5 hingga 10 tablet. Okey. Untuk probiotik ni Probio 5 kita selepas makan tengah hari digalakkan 2 hingga 3, selepas makan malam 2 hingga 3. Okey, jadi pastikan air yang cukup juga. Okey, kepada yang orang yang memang dah ada Vitaspring memang sangat baguslah minum air Vitaspring, air hidrogen kita sangat bantu anda punya kesihatan usus. Okey, jadi saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan untuk tentang detox kembar pada malam ni. Semoga dua produk ini yang kita panggil detox kembar ini dapat bantu anda berkongsi di luar sana dan bantu juga anda dan keluarga anda dapat
satu apa orang kata kesihatan yang bermula daripada usus. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi, segala kekurangan tu datang daripada saya sendiri dan segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa anda semua di puncak kesihatan Healthy Way. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih MD Siti Jamalia. Wah, Puan Siam memang hebat. Kita dengar pun kita dengar pun macam best je, nak tahu lagi. Memang di Talk Berkembang ni memang pasangan yang memang hebat. Dan tadi masa MDCD tanya tentang survey tadi, saya teringat yang dulu sebelum saya betul-betul mengamalkan produk ni, itulah result saya, memang 13 lah. Macam-macam lah masalah kan. Tapi setelah menggunakan produk ni, alhamdulillah, badan pun sihat. Apa yang kita inginkan wanita ni memang nak sihat dan cantik. Alhamdulillah. Itulah yang nak kongsi beritahu di Talk Berkembang ni. Dia jaga dalaman kita juga akan melahirkan luaran kita akan jadi lebih ceria, lebih cantik. Terima kasih MDCD kerana berkongsi dengan kita hari ni. Memang mantap. Okey, seterusnya. Ni Lena, ada yang Lena tak ni? Ada tak yang Lena? Tak boleh Lena kan? Kalau nak tahu tu memang kita akan lebih tahu, lagi semangat. Betul tak? Okey, sekarang ni apa kata kita sama-sama buat tepuk sorakkan semangat. Wow. Saya ni sebenarnya tak bercakap. Tapi saya kalau boleh saya nak minta, boleh tak saya minta, sebab saya ada masalah sikit, boleh tak saya minta kita punya MDCD buatkan sorakan tu untuk saya, kongsi bersama, boleh tak? MDCD Jamalia. Sebab dia tadi kan bagi semangat. Kita nak ni bukan semangat pun daripada kita juga malam ni. Boleh tak? Ada share pasal aktiviti tu kat Sabah. Share betul tentang? Aktiviti. Oh, selepas ni kot ada masa lagi kan? Oh, dah nak habis dah. Saya ingat masa saya rasa macam ada masa lagi nak bergerak. Okey. Tak apa, kita share dululah aktiviti selepas ni. Bukan selepas ni, maksud saya aktiviti selepas malam ini. Okey, aktiviti akan datang, jangan lupa dalam waktu yang sama pada 25 Jun 8.50 PM kita akan bersama-sama di Zoom ini dengan MDCD Juselina Palilu. Wah, itu mentor kita. Mentor yang hebat. Mentor yang hebat. So kita pun akan lebih semangat. BOP, Business Opportunity Review bersama MDCD Juselina Palilu. Dan seterusnya untuk utara kita akan ada event BOP pada 29 Jun di Old Town White Cafe. Dan kita akan bertemu dengan sharer yang hebat juga daripada Penang, iaitu Sidi Narizan Bidin dan Rosila Mat Zain. Wow. Seterusnya, aktiviti yang ketiga, ini di Penang, kemudian kita akan bergerak. Yang ini hebat sebab dia orang buat waktu 8 malam. Dia pada 1 Julai, pada 1 Julai di bilik khusus dan seminar di Kuantan Pahang. Hebat ni. Kita punya 3-star CD, Rafidah Aminan dan 3-star CD Muhammad Faizal. Hebat-hebat ni. Orang Pahang ni sehebat ni. Dan seterusnya selepas aktiviti ni kita akan bergerak pula ke Brunei. Wah, hebat ni kalau boleh bergerak sekali kan. Tapi kita bergerak aktiviti kita di Brunei bersama CD Pangeran Haji Jaafar, Pangeran Haji Rahman dan Didi Masni Haji Abdullah. Ia pada Ahad 13 Julai. 1 petang di bilik Rabiatul Showroom. Itu aktiviti untuk kita punya event. Seterusnya, tadi kita dah pergi pada satu aktiviti. Ini hebat. Ini memang hebat. Lepas ini paling penting. Pergi. Pada paling 19. Penting. Ya, pada 19 hari bulan 7, kita 19 hari bulan Julai bertempat di
Pada 2 hingga 6 petang, motivation rally ni bersama dengan kita punya mentor-mentor dan dengan kita punya sharer-sharer yang hebat lah. Nak tahu kena pergi sana, baru kita jumpa. Jom pakat-pakat bawa ramai-ramai berbas, berapa biji bas, bawa saja. Ini sharer hebat kita lah. Pada hari itu kita akan bersama-sama dengan kita punya Vice President Mr. SLO, Joselina Palilu, MDCD kita. MDCD number 1, Joselina Palilu. Number 2, Muhammad Jusli. Dan bersama-sama kita punya pakar-pakar yang hebat, Mr. Michael Chiu, KH Tan dan Mr. Jen Ki Hao. Hebat tak? Hebat kan? So, sama-sama kita pergi ke sana. Berkongsi untuk motivation rally. Dapat hadiah pun menarik. Ada satu hati menarik kan kat sana. Saya dengar macam-macam dah. Ada yang dah beli tiket dah. Wah, hebat semua. Okay, seterusnya selepas motivation dah. Ini 18 Julai tiket RM20. Kemudian You ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Fort Minor. wow. Jom. Hebat. Ramai yang sudah dapat tiket So kalau yang belum ambil tiket kena cepat tau. Nanti tiket susut tau. Betul Mikir. Betul. Jangan lepas peluang ni, memang rugi siapa yang tak pergi. Inilah wow, memang hebat. Siapa yang dah memegang tiket untuk Dream Cruise, saya ucapkan congratulations. Ini kita akan adakan pada untuk selepas kita punya motivation rally, kita akan, ini aktiviti pada bulan Julai ya. Ini aktiviti pada bulan Julai. Nampak tu? Siapa yang dah bermimpi-mimpi, kita akan ada di sana. Dream Cruise. Untuk SW8. Akan berakhir kita punya untuk dapatkan tiket. Jadi kita ada masa lagi untuk mengejar tiket. Sekarang di bulan SW6, kita ada SW7, SW8. Ada 2 lagi. 2 bulan lagi. Jom ramai-ramai. Betul. Memang dream akan menjadi nyata lah. Dream Cruise hebat. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the It's whatever you want. Wow. Memang terbaik. LTW memang terbaik. Terima kasih semua kepada yang hadir hari ini. Terima kasih kepada kita punya MDCD Siti Jamila kena berkongsi bersama-sama kita hari ini. Dan terima kasih kepada semua. Dan bagi peluang untuk saya pada hari ini. Okey, terima kasih. Okey, ini masanya untuk apa ni? Terima kasih. Sorakan. MC hebat pada malam ini. MC sangat hebat. MC jangan lupa sorakan yang tadi MC kita. Healthy Way, MC sorakan Healthy Way. Oh, sorakan Healthy Way. Mari kita sama gosok tangan. Wow. Okey. Sama-sama kita buat sorakan Healthy Way ya. Okey, buka video. Buka video. Siapa boleh screenshot? Tangan saya tak boleh ni, sibuk, tangan saya sibuk. Are you ready? Ready. Okay, sorakan Healthy Way. 1, 2, go. Oh yes. Yes.